Galakkan membaca Al-Quran secara tartil. Galakkan baca Al-Quran secara tartil. Ini satu tajuk yang penting ni. Sebab kita Quran ada adabnya. Dengan Quran ada adabnya. Dan adab dengan Al-Quran ialah membaca dengan tartil. Kalau dengan orang pun kita tak bercakap, melainkan dengan orang kata secara terbaik. Orang Kelantan secara berjuruh. Bercakap dengan cara berjuruh. Itu Kelantan punya logat lah tu. Dengan cara beradab. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Sami'un alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang berilmu dengan kedudukan yang tinggi. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Yang dihormati dikasihi pengurusi dan tuan kuasa pengajian Kuliah Duha Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan yang dihormati yang digerakkan seluruh kehadiran para jamaah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tetamu-tamu duha yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama-tama alhamdulillah, kesempatan pagi yang tenang dan berkat ini kita dapat mengisi ruang kehidupan kita dengan sedikit masa yang diperuntukkan Allah buat kita untuk hadir ke program ilmu. Langkah demi langkah kita gunakan kekuatan sekadar yang Allah beri kepada kita untuk sampai ke tempat yang berkat ini, dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita mengisi kehidupan dengan ilmu, hidup kita akan makin sempurna dan bahagia. Dengan kita mengisi ilmu dalam jiwa hati kita, mudah-mudahan hati kita makin ceria dan makin sempurna, dan mudah-mudahan semuanya akan beri kita kebaikan segera dan akan datang. Allahumma amin.
Bukan kecil maknanya dalam situasi kita mampu untuk mengambil masa untuk mencari ilmu ini. Bukan kecil makna kepada kita. Bahkan seorang ulama besar bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid telah memberikan satu ungkapan yang cukup menarik tentang waktu dan pengisian waktu ini dengan katanya, idha'atul waqti ashaddu minal mauti lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirati wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Kata-kata yang sekiranya terkesan dan berkesan lah kalau kita renung daripada apa yang dicatatkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang tokoh besar di kalangan para ulama yang telah meninggalkan jasa dan bakti kepada kita melalui tulisan-tulisannya dalam kitab Al-Fawaid. Saya ambil catatan daripada apa yang saya baca selama ini. Kita tengok apa kata beliau. Ini satu peringatan yang saya rasa penting untuk kita ambil ingatan bersama. Kerana bila ulama bercakap, ada harga di sebalik bicara mereka. Ini bukan cakapan kedai kopi, bukan ucapan di jalanan, tapi ucapan ulama, ada maksud yang tersirat. Kata beliau, idha'atil waqti asyaddu minal mauti. Menghabiskan masa begitu sahaja lebih teruk daripada kematian itu sendiri. Menghabiskan masa begitu sahaja tanpa apa-apa, habiskan borak kosong, sembang, santai, tanpa buat apa-apa tentang agama, dikata lebih teruk pada kematian. Mana mati baiklah, seolah mati baik daripada habiskan masa begitu sahaja. Dan katanya, kerana menghabiskan masa begitu sahaja akan memutuskan hubungan kamu dengan akhirat. Menghabiskan masa begitu sahaja memutuskan hubungan kamu dengan Allah dan hari akhirat. Maknanya seorang yang habiskan masa tanpa ilmu, tanpa iman, sekadar kosong begitu, apa yang dia ada? Tak ada apa. Allah pun dia makin jauh, akhirat pun dia makin senggang hidupnya. Betul lah tu. Dan katanya, wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Tapi kalau kematian sekadar memutuskan hubungan kamu dengan dunia dan keluarga semata-mata. Sebab itu bila kita mati, terputus kita dengan urusan harta benda, urusan keluarga, urusan dunia je. Tak jas apa-apa. Tetapi bila habiskan masa tanpa perkara kebaikan, kita memutuskan hubungan dengan Tuhan, dengan akhirat. Ini satu falsafah yang mendalam sebenarnya. Saya bila baca ni, dah lama dah baca ni, tapi hari ni baru nak sebut pada tuan-tuan. Termenung panjang. Kenapa disebutkan masa dengan kematian? Sebab masa ini, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, adalah kehidupan kita sebenarnya. Jadi orang yang sebijak-bijak manusia dalam urusan masa ini, di samping dia cari harta dunia, cari nikmat rezeki dunia, dia gunakan masa selebihnya, sebanyak mungkin, maksimum untuk agamanya. Sebab masa ini berkaitan soal ibadat, dengan soal iman, soal ilmu, itulah masa. Kalau kita masa tak adalah ilmu dalam hidup kita. Tak ada masa ibadat, tapi kerana masa ada, kita masih kekal untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, cari ilmu dan seumpamanya. Jadi orang yang putuskan masa atau habiskan masa begitu saja, bahayanya dia seolah-olah telah memutuskan hubungan Tuhan dan hari akhirat. Lebih teruk daripada kematian. Kematian pun teruk, tetapi kematian sekadar putus kita dengan urusan dunia keluarga, itu sajalah. Mati-mati lah. Dan bila sebut hal masa itu kata para ulama yang lain, iaitulah Al-Imam Al-Hasan Al-Banna, apa dia kata? Al-waqtu huwal hayatu. Waktu adalah kehidupan kita. Masa adalah kehidupan kita. Kehidupan kita, masa kita. Artinya kita mampu untuk membeli masa kita walau macam mana dalam hidup ini. Tak boleh kita beli. Kehidupan tak boleh beli. Dia pergi-pergilah. Jadi sebab itulah maka dalam hal ini
Marilah sama-sama kita gunakan semaksimal masa kita dalam kebaikan, dan seringatkan diri saya sendiri. Kita tidak boleh bersikap dengan bahasa mudahnya, saya nak guna kalimah ini, iaitu tak boleh bersikap hipokrit dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah SWT bila beri masa kepada kita, Allah tahu ketentuan masuk kita, Allah tahu berapa lama masa untuk kita. Jangan hipokrit dengan Tuhan. Dan golongan yang hipokrit dengan Tuhan ni Allah sebut dalam Al-Quran. Siapa golongan hipokrit dengan Tuhan? Dia bercakap dalam nada seolah Tuhan ni tak berapa cerdik dengan masa. Surah Al-Munafiqun ayat ke-10 sebagai contoh. Al-Munafiqun, buka Al-Munafiqun ayat ke-10. Allah sebut di tengah ayat itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata mereka, wahai Tuhan, tak boleh ke kalau tangguh kematian aku ni? Tangguhkanlah kematian aku, biar aku dapat hidup lama sikit, boleh beribadat, boleh sedekah, macam-macam. Bercakap dalam nada macam tu kawan dia. Macam Tuhan tak cerdik. Sebab apa? Berikan masa sekadar itu dan matikan dia. Jadi orang macam ni hipokrit dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia minta kepada Allah untuk tangguh kematian. Siapa awak minta tangguh kematian? Masa awak siapa punya? Allah punya. Awak diamanah jaga masa. Dan masa dah ada, kenapa tak buat ibadat? Siapa yang bersalah? Jadi seolah-olahnya bila daripada masyar, dia bercakap dalam nada seolah Tuhan bersalah. Tuhan tak pandai uruskan masa hidupnya. Silap. Jadi kelompok ini Allah cerca, Allah cela dalam Al-Quranul Karim. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan, tak boleh kelewatkan masa kematian aku, beri masa lebih sikit. Allah cela. Dan kita jangan sampai tahap begitu sifatnya. Ini sifat hipokrit dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah apa yang saya sebut ini bukanlah untuk mengajar, tapi untuk ingatkan saya, kerana masa kita amat pendek dan pendek. Yang paling kita takut ialah kematian datang bila-bila masa sahaja. Kalau kematian datang tengah sujud, tak apalah, macam sahabat kita hari lepas viral kan, dalam media elektronik viral. Saya kenal orangnya, sebab sebenarnya ceramah di KSP. Saya kenal orangnya. Kalau meninggal dalam masa yang ada itu tengah bersujud duha, alhamdulillah lah. Itu rezeki baik bagi dia lah. Kita doa kebaikan. Bukan senang. Allah menyawa tengah bersujud, dahi tengah sujud, air wuduk tengah ada di tubuhnya. Waktu duha pula atas sejadah. Oh, subhanallahil azim. Tapi kalau Allah beri masa, meninggalnya tengah apa? Tengah buat maksiat, tengah lalai dan lupa, belum pun bertaubat. Ini yang kita paling takut. Dan semua ini sebagai peringatan kepada kita. Kalau kita tak tahu, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Surah Luqman ayat 34. Dua benda Allah sebut kepada kita. Tentang masa Allah sebut kita dua benda. Allah peringatkan, ini tanda Allah sayang kepada kita. Sebab Allah tak sebut benda macam tu. Kenapa Allah sebut? Sebab Allah sayang. Dua benda Allah sebut tentang masa. Yang pertama, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Kamu tak tahu besok macam mana keadaan kamu. Besok apa keadaan kamu? Sehat, segar, masih boleh berdiri, bercakap, tak sehat, kamu tak tahu. Tengok, Allah ingatkan kita macam tu. Yang kedua Allah sebut apa? Tentang masa. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Di mana kamu nak mati, kamu tak tahu. Tengah sehat ke, tengah sakit ke, tengah belajar ke, dalam masjid ke, di surau ke, dalam kenderaan ke, tengah berjalan ke, tengah tidur, kamu tak tahu. Di rumah sendiri ke, di kedai ke. Semua kata Allah, itu semua urusan aku belakang. Jadi bila Allah sebut macam ni, tuan-tuan, saya kira satu semangat motivasi yang besar untuk kita terus berusaha. Pertama sekali pastilah masa yang kita kena peruntukkan dalam kesempatan sekarang ialah berdoa lah kita. Sama ada berdoa dengan solat atau berdoa dengan hadir ke masjid untuk dengan ceramah doa. Sekurang-kurang inilah. Yang berbaki itu banyak lagi lah. Jadi ini sebagai satu kempen lah, ya, Kak Sarawak, ya, kempen juga ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lepas ni kita nak tengok ramai sampai ke
belakang sana, insyaAllah. Kursi kosong tak ada. Bukan masa saya lah, masa orang lain lah, masa Ustazah Datuk Narfiza, tak apalah. Dia ada ramai peminat. Masa tak ada masalah. 3 orang saya ceramah, tak ada masalah. Kat Salwa dengan 2 AJK. Kalau jadi kata Ustaz, pada Ustaz, 3 orang kami tak nak ceramah dah. Tak apalah ya. Baik, sekian dimaklumkan. Baik. Tuan-tuan, puan-puan semua, pada pagi ini kita sambung perbincangan ilmu kita. Dan tadi sebut masa bukan apa, sebab saya ajak tuan-tuan, hargailah waktu yang berbaki, kerana kita tak menyesal di penghujung usia nanti, kerana faktor masa yang telah kita hilangkan dalam koleksi kehidupan kita yang begitu indah dan begitu cantik ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, kita nak sambung kepada perbincangan di muka surat yang ke-72, galakan membaca Al-Quran secara tartil. Galakan baca Al-Quran secara tartil. Ini satu tajuk yang penting ni. Sebab kita Quran ada adabnya. Dengan Quran ada adabnya. Dan adab dengan Al-Quran ialah membaca dengan tartil. Kalau dengan orang pun kita tak bercakap, melainkan dengan orang kata secara terbaik. Orang Kelantan secara berjuruh. Bercakap dengan cara berjuruh. Itu Kelantan punya logat lah tu. Dengan cara beradab. Ya. Kalau seorang ibu, mak, apa khabar mak? Belum cakap isu tertentu, tanya khabar dulu. Mak sihat ke? Mak makan apa pagi ni? Mak okey tak semalam, tidur lena tak semalam? Contohnya, kalau by phone lah. Hatta ke depan pun, kita guna perkataan yang cukup membawa kepada makna tersirat. Tak adalah, mak okey tak? Mak semalam tidur lena tak? Nampak kita gopoh tak menentu. Mak pening kepala nak jawab. Tercontoh dengan ibu. Sama kawan-kawan pun. Dengan kawan kita pun sama. Jumpa, apa khabar? Nampak kurang sihat ke? Nampak lain macam ni? Ataupun macam. Cara tu, itu nama tartil tu. Dan hujah kita, apa ni kita perkataan pun jelas. Jelas dan clear, kata orang Jawa. Ya, jelas, clear. Baik. Dalam hal ini adab dengan Al-Quran. Sebab saya sebut sentiasa, dan ini peringatan guru kami kepada masa belajar. Kita dengan Allah ni kena bercakap. Dengan bercakap dengan Tuhan. Kena bercakap dengan apa? Al-Quran lah. Quran itu bila kita baca, seolah kita sedang muhadathah dengan Allah. Kita sedang bermuhadathah, sedang berbicara dengan Allah. Itulah time kita dengan Tuhan. Dan bercakap bukan sekali sehari kalau boleh. Puluhan kali sehari dengan Allah ni. Tak lama pun kena bercakap. Itu kata guru kami. Sebab bercakap Allah itu satu kepastian yang mesti kamu lakukan. Kenapa tidak? Sebab dia beri kamu segala-galanya. Tak nak bercakap dengan dia. Betul, orang tinggal Al-Quran ini, orang telah memulau Allah Azza wa Jalla. Orang tinggal Al-Quran, tak baca Quran, orang telah memulau Tuhan. Dia tak anggap bercakap Allah. Ini silap. Jadi dalam hal ini, kata para ulama, antara tajuk yang dibawakan Imam An-Nawawi dalam kitabnya ialah galakan membaca Al-Quran secara tartil. Pembaca Al-Quran digalakkan membaca Al-Quran secara tartil. Ulama bersepakat bahawa bacaan tertartil adalah sunat. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," dan baca Al-Quran dengan tartil. Al-Muzammil ayat nombor 4 surah 73. Sabit sebuah hadis pada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi ni, ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha na'atat qira'atan Nabi qira'atan mufassaratan harfan. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, daripada riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, 3 tokoh ulama hadis bercakap hadis ini yang sama, annaha na'atat qira'atan Nabi qira'atan mufassaratan harfan. Artinya, beliau menyifatkan bacaan Nabi dalam bacaan Al-Quran ni, cerita Al-Quran ni. Bacaan Nabi dalam membaca Al-Quran yang jelas, huruf demi huruf. Mufassaratan, clear, jelas bunyinya, harfan, huruf demi huruf. Ba terbunyi ba, pa bunyi pa, ya.
Yasin, ya tu bunyi dengan jelas, Yasin contohnya. Jadi kata musallin, aku dengar macam Nabi sallallahu. At-Tirmizi menyatakan hadis hasan sahih, mana hadis sahih lah. Muawiyah bin Qurrah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal, katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath faraja'a fi qira'atihi. Daripada Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi, meriwayatkan ketika Nabi masuk kota Mekah. Nabi masuk dengan menunggang, apa dia tuan-tuan? Menunggang unta. Sambil menunggang, Nabi baca Quran. Kota Mekah dibuka tahun berapa? Tahun 8 Hijrah, dalam bulan Ramadan. Kota Mekah dibuka 8 Hijrah dalam bulan Ramadan. Itu sejarah. Kurang-kurangnya kita dengan tahun tu ambillah cana sikit. Ya, ambil cana sikit. Perang Badar sekian berlaku. Bulan Ramadan tahun 2 Hijrah. Bulan perang Uhud tahun 3 Hijrah, bulan Syawal. Kalau boleh kita ambillah sikit cana untuk ingati, tak banyak pun, tarikh dan tahun kepada perang ataupun Nabi dan sejarah baginda hidup lah. Contohnya, sekurangnya kita ada kekuatan. Yang lebih tu bagus sangat lah. Tapi ni kena baca sirah sebanyak mungkin lah. Baik. Jadi kata Abdullah Mughaffal, aku dengar tu, Nabi ketika menunggang unta untuk masuk ke Mekah, Nabi tak tinggal bacaan Al-Quran. Apa bacaannya? Surah Al-Fath. Inna fatahna laka, Fathah Mubina itu. Dan dibaca kat macam mana katanya? Faraja'a fi qira'ati. Nabi ulang. Nabi baca dengan mengulang. Sepatah-sepatah dengan diulang bacaan surah Al-Fatah. Baik tuan-tuan, kita berhenti kat dulu. Dalam bab ini, para ulama sebut membaca Quran tartil suatu keperluan. Walaupun disebut secara sunat, kata pandangan ulama sepakat sunat, tapi sunat yang dituntut. Bukan sunat yang tak dituntut, sunatun muakkadatun yang kita kena lakukan. Wajib tidaklah, sebab kalau wajib berat. Kalau benar wajib, qat'i beratlah tuan-tuan, macam sembahyang zuhur wajib, tinggal dosa besar. Tetapi sini maksud sunat yang dituntut kerana mengamali apa Nabi lakukan. Dalam hal ini, tartil mana tartil, saya cuba untuk merajaah kepada beberapa pandangan yang telah dikupas tulis oleh para ulama salafun salih tentang apa tartil itu sendiri. Tartil, murattal. Bacaan murattal ni bacaan yang dibaca dengan keadaan tak pun berlagu tapi jelas. Antara tokoh Al-Quran, saya tidak orang daripada Al-Quran, ya, tidaklah seorang qari dan tidak pakar dalam bidang tafsir pun, ya. Kalau kita tengok dalam bacaan Al-Quran murattal, yang paling sonok kita dengar apa dia? Siapa itu tuan-tuan? Yang baca Quran secara murattal, bacaannya perlahan, tak laju sangat dan jelas. Saya nak tiru, bukan saya Ustaz Tirmizi Ja'ali, nak tiru bukan Sultan Mirza Abdul Rahman. Dia orang bolehlah bawa lagu-lagu yang menarik. Siapa bacaan pembaca Al-Quran yang saya kira lah dalam sejarahnya sampai hari ini tak boleh tandingi murattal bacaannya? Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Bukalah YouTube tu, cuba googlekan, tulis Siddiq Al-Minshawi, dengar bacaan dia. Saya sampai hari ini, demi Allah, antara bacaan saya suka dengar Siddiq Al-Minshawi, Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Bacaan dia tu, dan orang di dalam negeri kita, di antara orang yang benar-benar Ustaz Bani Ka'asalwa yang meniru bacaan Minshawi, mantan Imam Besar Masjid Negara. Siapa? Tan Sri Haji. Siapa Imam Besar yang salah satu dapat Tan Sri ni? Kena buat kuis kadang-kadang kat Sarawak ni. Mantan Imam Besar Masjid Negara, Tan Sri orang Terengganu tu. Dia Termudin Datuk kan? Itu mantan imam. Besar baru besar saja, sebelum diganti oleh Ustaz yang sekarang ni sebagai Imam Besar, Tan Sri. Saya tinggalkan tuan Google sendirilah, ya. Cari Tan Sri
umur 80 tahun, dah 79 ke tahun ini, baru dia dapat anugerah peringkat kebangsaan, ya, peringkat hijrah, peringkat kebangsaan baru ni. Imam Masjid Negara Mantan. Dia baca sebiji macam Al-Manshawi, baik diimamkan sembahyang, bacaan biasa pun dia digelar sebagai Manshawi Malaysia. Googlekan, dapat tu, Tan Sri ... sekian, ya, mantan Imam Besar Masjid Negara. Ni kalau tanya yang lain jawab terus ni, ya. Itulah, ya. Tuan-tuan, tak besar mana persoalan, tapi Google sendirilah, ya. Sahabat wajib beritahu saya, insyaAllah. Tan Sri Syekh, dia Syekh depan tu ada. Tak apalah, ya, cari sendiri. Bacaannya macam Manshawi. Saya nak sebut tadi bukan apa, menghayati. Jadi tak apalah cerita Manshawi ini, tuan boleh Google dah dengar bacaannya. Kalau YouTube tu pergi tulis Siddiq Al-Manshawi, keluar bacaannya. Beliau telah pun meninggal dunia dah lama dah. Qari Mesir dah meninggal lama dah. Saya ingat dah puluh tahun dah meninggal dunia. Ya? Ya, bunyi dia tu. Syekh Ismail bin Ismail tu betul lah. Cari lagi. Ya. Betul. Tan Sri Ismail Muhammad, ya, mantan imam, orang Terengganu, orang Besut. Dia orang Terengganu, saya ingat orang Terengganu, ya. Masya Allah, segar orangnya. Rahsia beliau Quran lah, tuan-tuan. Bacaan beliau saya sebut macam Manshawi. Imam pun Manshawi, lepas baca pun Manshawi. Baik. Nak ceritanya, orang paling terbaik tertil bagi saya adalah Al-Manshawi. Yang sekarang adalah Khalid Al-Ghamidi pun bacaan macam tu juga. Ya, kari-kari yang ada dalam Riwayat Hakim tu, Khalid Al-Ghamidi pun sama, lebih kurang. Baik. Dalam alur tertil ni, kita nak panjangkan perbincangan sikit tentang tertil. Apa makna tertil? Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tertil dimaksudkan ialah mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat berhentinya. Itu dikira tertil tu. Kata siapa? Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi, menantu Nabi, Khalifah Islam keempat. Dia kata apa? Tertil dengan makna dalam hukum Quran ialah mentajwidkan huruf-hurufnya. Mana baca dengan tajwid lah. Makhrajnya betul. Kha, ha, dal. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diberikan hak, ra, macam mana, ba, macam mana. Dan mengetahui tempat berhentinya. Bukan berhenti ikut idannya. Bukan berhenti ikut dan. Kira apa berhenti, tak. Dia ada di sana hukum hakam, tempat berhenti. Wakafnya di mana. Nak sambung macam mana. Ini dikira tertil. Menurut siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Menarik, tuan-tuan. Penghormatan pada Quran macam tu sekali. Berarti bukan ikut baca je. Ikut nak baca, tidak. Kena hayati dengan tajwid huruf-hurufnya, sebutan kena betul, dan tahu tentang tempat berhenti. Wakafnya, ibtidak dan wakaf. So, hari ini, Quran yang saya anjurkan sangat, nak beli Quran yang macam mana? Quran yang sudah dicatat wakaf ibtidaknya dengan diletakkan tanda-tanda hukum hakam. Ada tak? Ada. Yang tu wajar kita miliki. Wajar kita miliki. Telaga Biru saya ingat keluarkan Quran yang ada wakaf ibtidaknya. Itu telah disemak oleh almarhum tokoh besar dalam Al-Quran juga, iaitu Tan Sri tak tahu juga Haji Hasan Azhari. Ya? Karang-Kerah pun ada. Tak apa, kita ini live, kita promo lah, ya. Live ini promo secara percuma, ya. Telaga Biru saya sebut sebab saya miliki. Tu sebut sebab orang bagi hadiah tu. Kalau sebutlah, ya. Sebab tu yang ada hadiah kita seronok tu. Kadang-kadang tak bagi hadiah ke saya lagi. Kalau sekali bagi hadiah, kita sebutlah. Contohnya, gurau tu. Ada Quran wakaf ibtidak. Diberahkan kepada hukum hakamnya. Izhar kat mana, izhar apa ni, ikhfa bala mana. Tuan-tuan milikilah dia. Peganglah sebagai kitab bacaan kita. Kita tak berguru pun kita boleh tengok, kalau berguru lagi bagus. Baik. Contoh dalam Quran terbitan Telaga Biru telah ditasihkan oleh
almarhum Tan Sri Haji Hasan Azhari dengan anak-anaknya Dr. Abdul Rauf Haji Hasan Azhari. Dua orang tu bergabung, anak dengan ayahnya, ulama besar Melaka, ulama besar Quran Melaka bergabung untuk buat Quran itu ataupun catat secara detail. Baik. Jadi ini sebagai satu peringatan lah kita kena miliki. Kemudian Ibn Abbas kata apa? Kata Ali bin Talib tadi, Ibn Abbas kata tartil ialah dengan maksud dibaca dengan jelas setiap hurufnya. Ibn Abbas ni siapa tuan-tuan? Sepupu Nabi, anak kepada Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Tartil kata Ibn Abbas ialah dibaca dengan jelas setiap hurufnya. Setiap huruf dia jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya, lamnya. Jadi ni semua hak-hak yang kita kena jaga. Tak payah bergopo-gopo, tak payahlah. Tak payah nak bertanding orang lain lah. Dekat-dekat dengan Ramadan ni, kadang kita fikir nak tadarus. Tak payah kita nak pederas. Tadarus juga. Tak payah laju pun tak apa. Yang penting jaga hak setiap huruf. Ini kata Ibn Abbas, dia kata apa? Bayyanahu tabinan. Jaga hurufnya. Itu mana tartil. Seorang tokoh besar juga bernama Abu Ishaq. Ini panjang ceritanya. Abu Ishaq ini seorang tokoh besar dalam bidang Quran juga. Dia kata apa? Yang diketartil itu ialah wat-tabyin la yatimu bi an ya'jala fi qira'ati wa inma yatimu at-tabyin bi an yubayyana jami' al-hurufi wa yuwaffiyaha haqqaha min al-ishba'i. Itu dia punya tafsiran. Macam faham je setengah-setengah. Angguk saja tu. Bahasa Arab terjemahnya, kata Abu Ishaq, dia kata apa? Tartil ialah membaca dengan jelas dan tidak mungkin melakukannya jika baca secara terburu-buru. Maknanya baca dengan secara santai. Santai dengan makna bukan bermain. Secara jelas dan nyata tanpa terburu. Itu katakan sebagai tartil, dan katanya membaca dengan jelas hanya boleh lakukan jika dia sebut semua huruf dan memenuhi cara pembacaan huruf dengan benar. Baca dengan slow tu hal, kemudian huruf sebut dengan betul. Huruf sebut dengan betul. Saya ingat guru kami masa belajar dulu. Dia kata lidah macam mana pun kita ni, kerana kelas kami tu ada yang Arab, ada yang Afrika, ada daripada Asia, daripada orang Asia Tengah, macam-macam bergabung. Kelas tu 25 orang tu, macam-macam bangsa keturunan ada. Lidah pula macam-macam lah. Kena pula orang belah Pakistan, India, sebutan tu berat sikit. Allahu Akbar sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita orang Melayu ni bunyi Arab sikit. Orang Arab pun ada yang tak apa nak jelas telo juga Arab pun. Jadi kata guru kami, lidah apa pun kamu, bukan isu. Sebab hak Al-Quran tetap kamu kena berkongsi. Walaupun bunyi Bismillah, tapi kamu boleh belajar sebutan betul. Dah betul tuan-tuan. Sebab Allah jadikan Quran ini hak semua orang. Allah jadi Quran hak semua orang. Bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, bagaimana Allah sebut tentang Quran, Allah sebut kepada kita tuan-tuan, apa dia kata? Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Furqan yang pertama lagi. Dalam surah Al-Furqan yang pertama Allah kata apa? Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkat Allah, Ia menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk menjadi peringatan kepada semua makhluk manusia. Semua orang. Di alamin. Semua orang, tak kira siapa. Itu Al-Quran. Bagi manusia seluruhnya. Itu jaminan Allah kepada kita. Quran itu hak semua orang. Tak kira siapa. Tak ada orang boleh berujah, saya tak mampu, saya tak boleh, saya tak larat, saya tak ada mas. No. Tak itulah saya beri jaminan pada diri saya, kemahuan itu paling utama. Kalau kita nak kepada Al-Quran, kita belajar gigih walaupun dah 80 tahun, kita boleh baca macam umur 30 tahun insya-Allah. Boleh kan tak boleh? Yakinlah, percayalah.
Al-Quran jantung hati kita. Al-Quran peneman hidup kita. Al-Quran penyelamat kita. Al-Quran merupakan kehidupan seharian kita. Tanpa Al-Quran, hidup tak ada makna, tak ada harga. Baik, tuan-tuan, puan-puan. Itu pandangan ulama tentang maksud tartil. Boleh, ya? Jadi kesimpulannya, kita nak kena jagalah hal ini. Saya tak ada kemampuan untuk menjelaskan satu persatu pada pagi ini, tapi untuk ingatkan diri saya dan tuan-tuan, hak Al-Quran antara itulah dia. Kita buka Quran, duduklah dengan wuduk kita. Kita nak baca sambil lepas solat, belum solat, di mana berada, tanpa kita buru-buru. Tak perlu kita nak tergesa-gesa. Saya ustaz ada hal, tak payah baca kuat lagi, selesaikan dulu. Kenapa nak terburu-buru? Nak masak dapur, selesaikan masak, kemudian baca. Kalau kita buru-buru, asyik terburu-buru, kita bimbang dua benda. Yang pertama, bacaan salah. Bila bacaan salah, berdosa. Yang kedua, ubah makna. Dosa besar lagi. Tak basah-basah, Quran salah baca, dosa. Ubah makna. Kerana bacaan kita dah salah, baris pun salah, huruf pun salah. Tak pasal-pasal, nak pahala tapi dapat dosa. Jadi ini benda yang kita kena serius. Jadi kesimpulan saya mudah saja, tergesa-gesa untuk baca Quran bukan akhlak seorang mukmin yang sejati. Terburu-buru nak baca bukan akhlak seorang Muslim yang beriman pada Allah. Quran nak ketenangan. Quran baca dan kita anggap sebut di awal-awal tadi, kita sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam apa situasi, anggaplah aku bila saja mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, sampai akhir ayat 7, 8 ayat 7 ayat itu. Tuan-tuan, kita berkata di kita, aku sedang bercakap dengan Tuhan ini. Aku sedang sembang dengan dia. Sembang hati-hati sebagai aku hamba, dia Tuhan. Rasa yang kita sedang bercakap. Kita bila bercakap, kita ada gangguan. Betul tak? Kita cakap dengan orang, kita nak ada gangguan. Tengah-tengah tak ada. Kita nak direct kepada orang kita bercakap supaya selesai apa yang kita cakapkan. Adakah kita nak marah? Kadang-kadang ada gangguan. Sama dengan Tuhan. Gangguan tidak ada, selesai. 10 ayat, setengah jam, sejam ke, cakap dengan bahasa yang indah, yang menarik. Perasaan itu, tuan-tuan, benda yang kita kena tanam. Dan saya yakin percaya, kalau kita merasakan yang kita nak sembah dengan Allah, kita nak guna bahasa terbaik, masa terbaik, itulah sebenarnya yang kita kena lakukan. Ini adab baik. Mujahid meriwayatkan bahawa, Mujahid ni tuan-tuan, ulama tafsir di kalangan ulama tabi'in. Mujahid meriwayatkan bahawa bila pernah ditanya mengenai dua orang lelaki, apa ceritanya? Kita baca ceritanya. Dua orang manusia ini, dua keadaan yang berbeza. Seorang membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Dia baca sekali, selesai Baqarah, dia sambung Al-Imran. Banyaklah tu, beratus ayat tu. Seorang lagi baca Al-Baqarah saja. Jadi dua orang ni satu baca dua surah secara sekaligus, sambung Al-Baqarah, Al-Imran. Yang ni pula baca Al-Baqarah saja. Jadi apa ceritanya? Manakala seorang lagi hanya baca surah Al-Baqarah saja, namun tempoh salat, rukuk, sujud dan duduk mereka adalah sama. Jadi rupanya mereka baca dalam solat. Ini bukan calon-calon orang jugalah ni. Kalau sampai tahap baca surah Al-Imran, Baqarah, salat, ini bukan sekadar imam biasa-biasa ni. Ini imam luar biasa. Seorang yang hafiz Al-Quran. Subhanallah azim. Dan beliau menjawab, ditanya dua orang, apa keadaan? Seorang baca Al-Baqarah dengan Al-Imran sekaligus, kemudian seorang baca Al-Baqarah, tetapi dalam keadaan baca surah itu, tempoh solat, rukuk dan sujud sama saja. Manakala sejam solat, katalah sejam solat, sama sejam. Yang tu baca dua surah tapi sejam. Yang ni baca Baqarah sejam juga. Kata beliau, kata Mujahid, lelaki membaca Al-Baqarah lebih utama. Sebab apa?
pasti baca Al-Baqarah itu dibaca dengan secara tak terburu-buru, sesuai dengan tempohnya, selesai satu surah. Yang tu tempoh sama, 2 surah pasti dibaca dengan kelajuan yang teramat sangat. Dia langgar habis segala bonggol divider. Kalau macam tu dah laju ni, divider langgar habis. 2 surah tapi tempoh sama. Jadi kata Mujahid, aku lebih suka yang baca surah satu surah tempohnya begitu sama dengan kedua. Jadi ini satu falsafah kepada kita untuk baca secara penuh perhatian, pengamatan, masanya penting kita jaga, bacaan lebih utama kita jaga pelihara. Lepas tu saya sebut, tak tahulah ini pandangan saya lah, saya live ini kalau orang boleh terima. Saya sendiri sampai sekarang, mungkin ada orang tak boleh terima pandangan saya, tapi tak apalah, tidaklah sampai tahap boleh bercanggah pandangan dan boleh bermusuh. Saya kata saya sendiri, dalam sepanjang hidup sampai hari ini lah, ini ialah faktor kelemahan pun ada mungkin. Saya tidak sampai hari ini, kalau Ramadan ni pun Ramadan nak masuk tak lama lagi. Seingat saya tidak pernah lagi khatam Quran Ramadan dalam sebulan ni 30 juzuk. Daripada mula belajar sampai sekarang ni. Pertama tanam malas satu. Itu kenyataan. Tak, saya punya pandangan begini. Saya kata walaupun tadarus walau khatam Quran itu di antara suatu perkara penting dalam Ramadan, tapi lebih bijak bagi saya tidak cuba untuk tamatkan khatam, tetapi saya pilih surah-surah tertentu sepanjang tahun Ramadan. Biasa saya pilih 5-6 surah. Tapi cara saya, ini saya sebut ni bukan kelebihan, tidak, itu cara saya. 5-6 surah setiap Ramadan saya pilih, tapi dengan bacaan dan tengok tafsirannya. Saya tak ingat surah apa tahun lepas. Tahun ini saya dah perancang 3-4 surah sudah pilih, belum lagi masuk 5. Saya dah 3 surah saya letak di kepala saya. Tahun ini cadang 5 surah. Saya setiap tahun fokus macam tu. Katalah contoh mudah. Saya ambil katalah surah Az-Zumar, As-Sajdah, surah apa ni Qaf contohnya, surah Taha, 5 surah. Saya fokus macam mana? Saya baca ke pagi, baca 10 ayat, 20 ayat tiap surah itu. Kemudian tengah hari tengok tafsir, buka tafsir 3-4 buah atas meja. Tafsir surah ni apa kata ni, sampai akhir Ramadan. Kadang-kadang cadang 5 surah, 3 surah je boleh selesai. Saya kata itulah kadar kemampuan saya. Tetapi yang saya seronok ialah bila saya Ramadan dapat 3 surah ke 4 surah ke, kalau tidak pun 5, 2-3 surah, kita boleh khatam surah tadi, bacaan dan tafsirnya. Saya rasa itu satu rezeki daripada saya duk kejar bacaan. Kerana surah pertama sampai 114 surah tadi, saya rasa saya tidak bijak dalam itu. Ini saya punya cara. Orang tak mungkin tak terima sebab orang kata sunnah Nabi Ustaz, habis Quran Ustaz, silakanlah. Ya, sebab bagi saya, contoh sebab itu, penting ialah tartil tadi. Tartil bacaan, tartil kefahaman sekali. Bagi saya tartil 2. Tartil bacaan, tartil kefahaman. Tengok apa tafsir para ulama. Tak boleh sampai 10 tafsir. 2-3 cukuplah. Bukan Ibn Katsir, bukan apa ni kata Imam Syangqiti, kata ulama ni, Al-Munir contohnya. Banyak faedah kita dapat. Itu bagi saya. Sebab tak nak terburu-buru. Kejar apa? Apa kemegahan kita kalau sampai tahap kita habis khatam Quran? Bagus. Saya nak kata bagus. Jangan salah faham, tuan-tuan. Yang salah faham ni, silakanlah. Tetapi bagi saya kita boleh fokus kepada surah. Tak sampai 5 surah, 2 surah katakan. Saya rasa lebih nikmat. Apa surah yang puan dah baca dalam Ramadan sebulan, saya fokus surah Al-Mulk dengan As-Sajdah contohnya. Saya tengok makna tafsir ayat. Saya rasa satu nikmat kepada kita. Nikmat besar. Tapi mampu habiskan juzuk, silakan. Dan boleh. Siapa boleh buat, itu terbaiklah. Terbaik. Dan tahniah. Amin Rabbal Alamin. Baik. Tahun ni saya cadang 5 surah. Antara surah yang sedang fokus kat surah Ar-Rum. Alif Lam, Qulibatur Rum. Itu antara surah yang saya cuba nak fokus tahun ini dalam Ramadan. Dengan izin Allah, kalau umur panjang lagi. Wallahualam. Baik. Tuan-tuan sekalian, apa cerita ni? Cerita jangan terburu-buru. Baik. Diriwayatkan Ibnu Abbas, beliau berkata,
Ibn Abbas apa ni tuan-tuan? Kita sebutkan tadi, sepupu Nabi. La an aqra'a suratan urattiluha ahabba ilayya min an aqra'a al-Qur'ana kullaha. Tengok ni. Sahabat Nabi orang yang paling hebat dalam pembacaan ingatan Quran dalam dada mereka. Tapi apa kata Ibn Abbas? Dia kata, la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'ana kullaha. Demi Allah, kata dia bersama dengan Tuhan, aku lebih suka membaca satu surah secara tartil berbanding dengan membaca semua Al-Quran keseluruhannya. Kata dalam, aku suka pegang satu surah, aku baca dengan tartil, maksud tartil dengan makna baca dan kefahaman sekali. Lebih suka macam tu, Ustaz bin Abbas. Tuan-tuan, jadi ini menunjukkan satu akhlak tertinggi yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada riwayat sebut sahabat-sahabat Nabi ini disebut sebagai Quran bergerak. Disebut sebagai Quran yang bergerak. Kenapa bergerak? Sebab mereka insan yang cukup dekat dengan Al-Quran secara bacaan dan kefahamannya. Seorang khazanah bergerak. Ada satu tulisan yang saya ingat lama ditulis oleh para ulama yang lama, saya ingat Ibn Qayyim, tak silap bacaan saya lama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebut sebagai Quran bergerak. Kenapa disebut Quran bergerak? Sebab penghayatannya. Bila batu turun ayat, dia hafal, dia faham ayat itu sampai tahap dia mulimun biha. Mulimun yang mana dia menghayati sungguh-sungguh. Sehingga ada sahabat tanya cerita tak Al-Quran sekian, dia boleh jawab direct. Sebab dia menghayati sungguh. Quran bergerak. Baik. Selain itu, pembaca Al-Quran dilarang. Anda tengok ni. Ini kata Nawawi. Dalam baca Al-Quran secara terlalu laju. Cara ini dinamakan sebagai Al-Haddu. Al-Haddu ini maknanya baca yang terlalu laju. Sebuah hadis yang sabit daripada Abdullah Mas'ud, lelaki berkata kepadanya, ini satu cerita disebutkan daripada Abdullah Mas'ud, lelaki berkata kepada apa, dia kata, inni aqra'ul mufassala fi rak'atin wahidatin. Faqala Abdullah bin Mas'ud, hadhan kahadhi sya'ri, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'ah. Ya, terjemahnya dia ada di bawah tu. Saya pun bila baca Arab tu tak apa nak faham mana tu, sebab ada kalimah-kalimah yang agak rumit nak dipahami. Terjemahnya, aku baca surah Al-Mufassal. Mufassal surah pendek-pendek. Dalam istilah Quran, surah Al-Mufassal surah yang pendek. Maksud inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad, namakan Al-Mufassal, surah pendek-pendek. Aku baca surah Al-Mufassal dalam satu rakaat. Laki-laki dakwa cerita kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Atau dia yang sebut tadi cerita Abdullah Mas'ud sebagai apa tadi? Quran bergerak ni. Sebab beliau dikenal sahabat yang paling mahir Al-Quran. Pada zaman Nabi ada, selepas Nabi tidak ada. Nabi dah wafat. Beliau paling mahir. Jadi katanya, laki-laki ini mengadu kepada Abdul Mas'ud, dia kata apa? Ini aqra'ul mufassala fi raka'atin wahidatin. Aku baca surah mufassal, surah pendek-pendek dalam satu rakaat. Maka Abdullah berkata, cara ini dikelaju sampai seperti lajunya mengalungkan syair. Sesungguhnya ramai orang baca Al-Quran tapi tidak melepasi tulang selangka mereka. Namun jika bacaan itu mengenai hati, menetap hukum ke dalam dadanya, dalam hatinya, ia benar-benar memberi manfaat. Jadi Abdullah mesti tegur dia. Tegurnya, sebab bacaan kamu itu walaupun pendek surah tapi pasti laju. Sebab kamu nak kejar masa soalan macam tu, dan ia tak melekat jantung hati kamu, dan rugi kamu, kata dia. Jadi kata Ustaz, orang macam ni rugi sama sekali, macam dia baca syair. Orang bersyair ni mungkin saya tak tahulah, mungkin syair Arab kot. Dia nak orang yang laju bercakap. Sebab syair ni
Dia datang secara tiba-tiba, kena jaga tu. Dia punya apa, hukum hakamnya. Jadi baca syair itu begitu laju. Kata Abdul Mas'ud, janganlah jadi Quran macam baca syair. Baca dengan tartil. Jadi tegur orang ni supaya surah dah pendek dah. Surah panjang cerita, surah pendek dah, dia baca laju. Sampai begitu sekali dalam solatnya. Jadi tegur oleh Abdul Mas'ud supaya jangan buat macam tu. Baik. Ni tuan-tuan menarik di belakang, di hujung ni. Hujung kita nak pergi tajuk lain pula. Ulama berkata, kaedah tartil adalah sunat untuk tujuan tadabbur dan selainnya. Ini yang kita mungkin gagal untuk kita menghayatinya. Tujuan tartil bacaan Al-Quran untuk apa? Untuk tadabbur maknanya. Untuk memahami maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita nampak tu, di sebalik bacaan tartil tadi, dengan baca pelan tadi, maknanya tersirat masuk dalam hati jantung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Contohnya, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila Allah goncangkan bumi dengan goncangan yang sehebat-hebatnya. Kita baca tartil, tadabbur. Dapat tadabbur, kita dapat ingat makna secara mudah. Kefahaman datang. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Ketukan dan mengetuk sesuatu. Apa maksud ketukan itu? Jadi bila baca dengan makna kita boleh rasa hati kita makin dekat dengan Allah. Ini mungkin satu kepayahan kepada kita lah. Sebab dalam hal ulama sebut, terutama bagi orang yang faham Arab lah. Kita tak faham, macam mana Ustaz? Tak faham pun, mudah-mudahan kita baca tartil, kita menikmati bacaan itu. Kita mungkin tak faham. So kita Melayu, bukan Arab. Tapi bila kita baca tartil dengan cara yang begitu cantik, kita menikmati bacaan itu sendiri. Ar-Rahman 'allamal Quran. Contohnya, kita tak faham makna, tapi dia bacaan tu, bila kita baca dengan tartil, dengan huruf diberi haknya, tuan-tuan, Quran mukjizat pada perkataan dan maknanya. Quran mukjizat pada perkataan dan maknanya sekali. Kadang-kadang kita baca tak makna, tapi perkataan itu ada mukjizat dia. Kalau saya tak tahulah contoh yang saya bawa ini, kadang-kadang saya merasai kalau kita sembahyang belakang imam, baik subuh, mungkin isyak, mungkin maghrib, tapi biasanya kalau panjang sikit, jam isyak, jam subuh lah. Maghrib pendek, setengah imam baca pendek, tapi kalau maghrib dengan isyak subuh tu panjang. Bila imam baca Quran, contoh saya ambil contoh apa surahnya? Sabbih isma rabbikal a'la lah. Subuh, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Imam baca tu dengan perlahan tartil, hujung-hujung tu wahada. Kita tak faham, tapi kita menikmati. Sebab mukjizat Quran pada hurufnya, pada makna dan pada bacaannya. Inilah yang menyegarkan kita punya hati dan perasaan. Apalagi kalau kita boleh tadabbur maknanya, lagi terasa. Saya berpandangan, kalau kita dah biasa melihat makna Al-Quran, surah-surah yang mufassal pendek-pendek, bila imam kita baca dalam maghrib kan isyak, katalah sekarang subuh sekarang ni, imam baca pendek-pendek lah. Subuh dah 6-19 pagi, orang nak keluar kerja, tak baca surah panjang. Imam baca wadduha je. Wadduha wallaili. Baca tu, hujung tu, kita kalau kita biasa dah baca Quran dengan tengok makna, kita boleh pasang makna tu. Yang baca tu, kita akan teringat makna kita baca dan melekat. Bacaan beliau, bacaan imam tadi, kita dapat jiwai dengan baik. Air mata boleh tumpah sebenarnya. Dalam salat subuh, air mata tumpah. Sebab apa? Ayat inilah. Allahu Akbar. Dia Quran, tuan-tuan. Dia ada unsur kejiwaan sebenarnya.
Quran dia menjadi kita lebih terasa dalam soal kejiwaan. Benar-benar mukjizat. Kita kira rezeki jugalah. Ya, kalau kita dapat memahami surah-surah yang pendek, tak boleh panjang-panjang tu, fokuskanlah. Tak boleh surah panjang, tak apa. Bila kita boleh fokus surah-surah pendek daripada surah Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas, saya sampailah akhir, kemudian tabbat yada abi labi wa tab. Surah yang pendek-pendek tu, Wattin dan seumpamanya. Bila imam kita baca, air mata boleh tumpah. Apalagi bacaan imam pula dengan makhraj tarannum pun dah sikit-sikit. Tak langsung. Sebab itulah kata setengah ulama, termasuk saya ingat kata-kata Imam Al-Ghazali, kekuatan air mata Quran, kekuatan tidak pernah terputus. Orang boleh menangis kerana baca Quran, Quran boleh jadikan kita menangis. Itu kata Imam Al-Ghazali. Quran dengan air mata tak pernah putus hubungan. Sebab Quran boleh jadi orang menangis dan kita boleh menangiskan Al-Quran. Solang balik, kata-kata menarik ni. Quran dengan air mata tak pernah ada hubungan yang putus, sentiasa melekat keduanya. Kenapa? Quran boleh buat kita menangis dan kita menangis kerana Al-Quran selama-lamanya. Sebab Quran memang kalimah-kalimah yang boleh masuk dalam jantung hati. Dan Nabi pun terima Quran dengan tangis air mata. Saya sebut banyak tempat, saya kata Nabi sendiri pun terima air mata. Sebab apa? Orang Mekah kata Nabi tukang sihir, betul tak? Orang Mekah kata Nabi tukang sihir. Jadi Muhammad tukang sihir ni. Innaka sahirun. Quran pun beritahu. Orang Mekah katakan Nabi, innaka la sahir, Muhammad tukang sihir. Sedang Quran kalamullah. Nabi menangis. Nabi sebut Quran dengan air mata. Sebab apa? Orang Mekah kata ini kata-kata manusia, ini sihir Muhammad. Sedangkan Quran kalamullah. Nabi pernah tumpah air mata kerana pertahankan Al-Quran sebagai mukjizat pada bagi Islam. Tuan-tuan, jazat kita dengan air mata ni, kalau Quran kita tumpah air mata, alhamdulillah lah. Apalagi baca ayat Quran tentang isu neraka, ayat tentang kematian, ayat tentang seksaan. Oh, lagilah boleh air mata tumpah tak berhenti. Baik. Jadi ulama berkata kepada kita bahawa kaedah tartil adalah sunat, tujuan tadabbur. Kata lagi, oleh itu bacaan secara tartil disunatkan bagi orang bukan Arab yang tidak memahami maknanya, kan ia lebih dekat kepada perbuatan mengagungkan hormat Quran. Tengok tu, kita orang Arab, kita tak faham, tapi kita baca tartil, kita lebih terasa walaupun tak faham. Sebab Quran itu merupakan jiwa kita, hati kita. Kerana orang Arab ini, orang Arab tak apalah, dia faham. Yang bukan Arab, di samping sang berkesan dalam hati, dia akan masuk dalam jantung hati. Quran bila masuk, dia tak akan keluar, tuan-tuan. Quran bila masuk jantung hati, tak keluar. Sebab tu orang boleh berubah kerana Quran. Walaupun dia tak mana, boleh berubah kerana Quran. Sebab Quran itu mukjizat yang besar yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau sebut dalam Al-Quran yang semua kita baca ayat ini, surah Al-Isra 82. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Al-Isra 82. Al-Isra 82 Allah sebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah sebut dalam Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil, dan kami turunkan Al-Quran sebagai merawat syifa, merawat hati jantung manusia, dan rahmat khas bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Saya nak berhenti di sini. 1 jam memadai hari ini, patutnya lebih lagi kot, sebab ada urusan lain kejap lagi. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kerahmatan, dan kekalkanlah masa Al-Quranul Karim dalam kesibukan masa cari waktu bersama Al-Quranul Karim. Kan Al-Quran adalah segala-galanya, dan segala-galanya Al-Quran
Baik. Okey, ada di sana minta daripada kita baca doa bersama sebelum di-offkan live ini. Penghujungnya tuan-tuan sekalian, itulah harapan saya kepada diri saya. Sementarahan kita ini tak tunggu Ramadan. Jangan fikir Ramadan itu nak start baca Quran. Tak payah. Ya, sekarang masanya. So, ada orang macam tu. Tunggu Ramadan, aku nak tadarus, nak pedegah sekali. Tak payah. Tidak tunggu Ramadan. Quran adalah kita punya bacaan tanpa cuai. Hari apa, jam apa, bulan apa, sampai kita mati bersama Al-Quranul Karim. Allah maj'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Kita minta Allah Quran ini bertapak dalam hati kita, melekat dan melekat di jantung hati. Amin Rabbal Alamin. Dan sekadar pertemuan kita pada pagi ini, saya kira saya tutup dengan bacaan doa dan penghujungnya, oleh kerana kita nak tutup live, kerana ini bacaan doa luar daripada live kita. Moga-moga Allah berikan kita berkat kesempatan. Allahumma amin. Sekian untuk hari ini. Bertemu lagi insya-Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.